Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita dah masuk, insyaAllah kita dah habis mengenai pengenalan surah Al-Kahfi. Dan saya ulang sedikit, pada minggu lepas, kita bicarakan mengenai manfaat surah Al-Kahfi itu di dalam kehidupan kita. Dan di antaranya yang pertama sekali, berlindung kita daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, bila kita baca surah Al-Kahfi, dia mampu memberi kita apa selama dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain? Apa dia? Allah, Ustazah ni berbagi je. Sarapan pun belum kan? Berikan cahaya, dia akan memberikan kita cahaya dari satu Jumaat ke Jumaat yang lain. Dan terakhir sekali, memberi kita menjadi benteng kepada keimanan kita. Baik, saya terlepas pandang untuk kongsikan yang ini. Selain surah Al-Kahfi, ini juga merupakan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi amalkan di dalam solat. Jadi ini yang kata surah Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir menjadi benteng kepada keimanan kita daripada fitnah Dajjal. Ini juga merupakan amalan tambahan yang boleh kita lakukan sekiranya untuk kita lagi, orang kata lagi double protection. Okey, saya bacakan. Ini adalah doa yang kita boleh bacakan selepas tahiyat akhir. Okey, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Maksudnya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab azab kubur dahulu. Wa min azabin nari jahannam, dan aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Bila kita nak baca ni? Sebelum salam lah, lepas ayat akhir. Lepas tu kita bacakan doa ini. Lepas tu kita beri salam dan habiskan solat. Okey, baca yang Arab ya, jangan baca yang Melayu. Okey, so pelan-pelan lah. Kalau tak hafal tak apa, letak ke depan kan. Letak mana kita solat, tambah kat dinding depan tu. Kalau tak, pelan-pelan. Okey, so kita amalkan. Bukan sahaja ianya dapat melindungi kita daripada fitnah Dajjal, tapi yang paling kita takuti adalah azab di kubur dan juga azab di api neraka. Okey, na'udzubillah min zalik. Baik, hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada masuk kepada surah episod yang pertama. Kalau kita lihat dekat dalam, so kita akan buka kepada page 31 dan page 32 adalah ayatnya lah. Kalau kita tengok menariknya pengarang buku ini, yakni Datuk Dr. Haji Zahzan ni, dia bagi kepada 12 episod. Okey, surah Al-Kahfi ini dia bagikan secara ringkasnya kepada 12 episod. Okey, saya sampai tanda nampak color-color ni, tanda kan berapa episod apa. Okey, jadi kita tengokkan dulu, kita bicarakan dulu. Episod yang pertama ayat 1 sampai 8 mengenai apa? Mengenai kesempurnaan Al-Quran dan juga kepercayaan orang musyrik. Okey, episod yang kedua, ini kita akan masuk kisah Ashabul Kahfi. Itu ayat 9 sampai 26. Kemudian ayat 27 sampai 31 episod yang ketiga, jalan orang mukmin. Lepas tu episod keempat mengenai perumpamaan dua pemilik kebun. Ingat tak ada ceritanya kan pasal dua pemilik kebun. Lepas tu episod kelima perumpamaan kehidupan dunia. Episod keenam pula Dr. Zazam bawakan mengenai permulaan kiamat dan daripada ayat 3 ayat je, 47 sampai 49. Okey, seterusnya episod yang ketujuh mengenai kisah Nabi Adam dan juga Iblis. Kenapa Nabi Adam tiba-tiba dalam surah Kahfi ni? Hari tu kata ada 4 cerita je. 4 cerita itu hanyalah 4 cerita yang kira orang kata the main stories of the surah. Okey, lepas itu episod ke-8 keingkaran musyrikin Mekah. Yang ke-9 mengenai kisah, jauh lagi ayat 60 baru kita masuk cerita pasal kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Lepas tu ayat seterusnya pula Allah ceritakan mengenai kisah Zulkarnain serta Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ayat yang kita baca setiap minggu ini ayat 100 sampai 106 balasan untuk orang kafir, dan 4 ayat yang terakhir adalah balasan untuk orang mukmin insya-Allah. Jadi
hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan episod yang pertama, ayat yang pertama. Okey, kalau dalam buku ini kita akan baca sebentar lagi. Dalam buku ini Dr. Zahazan kira orang kata summarize tau daripada ayat 1 sampai 8. Tapi insya-Allah saya nak kita belajar ayat by ayat. Boleh ya? Jadi saya akan masukkan sedikit-sedikit lah. Jadi jangan rasa, oh hari ni alamak susah baca 2 perenggan je. Bila nak habis saya tak ada. Okay. So jadi kita faham. Jadi bila kita go ayat by ayat, mudahkan juga untuk kita hafal. Kerana bila kita faham, dia lagi mudah untuk kita hafal, dan bila kita baca, lagi mudah untuk melekat dekat hati. Okay, insyaAllah. Jadi harapan saya hari ni semua hafal ayat 1. Jadi sebelum balik nanti sebelum balik salam saya kan. Kita bacakan boleh? Tak adalah, masya-Allah tak. Terus tak nak salam terus balik Okey, next terus nak datang, jangan gitu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan ayat yang pertama. Kalau kita lihat episod yang pertama ini daripada ayat 1 sampai ayat 8, Allah menceritakan mengenai kesempurnaan Al-Quran dan juga mengenai kepercayaan orang musyrik. Hari ini kita akan ceritakan pasal kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Baik, saya bacakan ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji, alhamdulillah ni maksudnya apa? Segala puji tertentu bagi Allah. Semua dah hafal? Alhamdulillah dah. Apa ayat pertama surah Kahfi? Alhamdulillah. Dah betul situ Okey, alhamdulillah. Lepas tu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Anzala itu telah menurunkan kepada hambanya. Abdihi ni hambanya. Kalau dalam bahasa Arab tu abdi tu hamba. Nampak sini tak? Kalau, sorry saya pakai dalam gini. Abdi ni hamba. He ini merujuk kepada seseorang. Seseorang, siapa yang dirujuk tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitaba, abdihil kitaba. Kitaba itu membawa maksud kitab suci Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang iwaja. Apa maksud iwaja? Pandai, alhamdulillah. Kan iwaja itu bengkok. Jadi bengkok tu maksud apa? Bukan Al-Quran tu jadi bengkok, jadi sangat, tidak. Maksudnya terpesong. Okey, ini janji-janji Allah. Okey. Jadi hari ini kita nak bacakan dekat page 33 huraian ayat. Surah ini dimulakan dengan ungkapan perkataan alhamdu, bermaksud segala puji bagi Allah. Hanya Allah sahaja yang berhak untuk memuji dirinya sendiri. Adapun sebagai hambanya, alhamdu membawa maksud syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya. Lazimnya Allah meletakkan perkataan alhamdu pada awal surah ataupun pada akhir surah dengan tujuan untuk mengajar hambanya cara-cara untuk memanjatkan pujian terhadap Allah di atas segala nikmat. Jadi nikmat terbesar adalah nikmat Islam serta nikmat kitab yang diturunkannya, iaitu Al-Quran. Nikmat yang terbesar adalah nikmat Al-Quran. Dan salah satu nikmat yang terbesar kita di Singapura pada hari ini adalah nikmat keselamatan. Jadi dalam kita meraihkan nikmat yang kita ada dalam kehidupan seharian kita ini, jangan lupa untuk sentiasa berdoa untuk para saudara-saudara kita yang tidak mempunyai nikmat keselamatan ini. Okey, dalam setiap solat kita, selepas setiap solat kita, dalam apa juga amalan ibadah yang kita lakukan, jangan lupa untuk kita sentiasa berdoa untuk semua saudara-saudara Islam kita, tidak kira di mana juga mereka berada. Okey, baik. Saya nak sentuh mengenai perkataan alhamdu ini. Okey, alhamdulillah, kalau kita lihat Dr. Zazan cakap apa, alhamdu ini Allah layak untuk memuji diri sendiri. Kenapa Allah mulakan surah Al-Kahfi ini dengan perkataan alhamdulillah ini, nak menceritakan Allah ini siapa? Okey, kalau secara ringkasnya kan, bukan surah Kahfi sahaja yang dimulakan dengan alhamdulillah, betul? Ada surah-surah lain juga yang dimulakan dengan alhamdulillah. Dan setiap kali Allah mulakan surah itu dengan alhamdulillah, ianya membawa pelbagai maksud. Ada antaranya Allah datangkan surah itu dengan permulaan alhamdulillah dengan membawa maksud Allah mengenalkan dirinya.
Okay, Allah mengenalkan dirinya. Ada pula ketika mana Allah mulakan dengan Alhamdulillah untuk menceritakan berkenaan dengan penghuni syurga. Okay, sesuatu perkara yang baik kan, mengenai syurga. Syurga itulah nikmat terbesar bagi para mukmin. Dan ada ketikanya juga untuk menjadi jaminan untuk masa depan. Maksudnya kira macam untuk selamatkan kita macam surah Al-Kahfi ni lah. Untuk selamatkan kita untuk perkara yang akan datang. Maksudnya apa? Macam berkenaan dengan Dajjal. Dajjal ni sekarang ke? Belum lagi kan akan datang untuk selamatkan kita daripada perkara yang tidak baik pada masa hadapan. Dan juga mengenai perbezaan hak dan batil, antara yang baik dan juga antara yang salah. Antara yang betul, bukan baik, antara yang betul dan yang salah. Dan juga kadang-kadang Allah datangkan Alhamdulillah di permulaan ayat untuk bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Untuk ayat-ayat yang bagi mereka yang berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada juga yang mana Allah mulakan dengan perkataan Alhamdulillah untuk menunjukkan Allah punya kasih sayang terhadap para anbiya. Para anbiya. Dan menariknya surah Al-Kahfi ini Allah mulakan juga dengan Alhamdulillah kan. Ianya bukan membawa satu makna sahaja, tetapi ke-6 tadi saya bicarakan ada 6. Ke-6-6-nya ada dalam surah Al-Kahfi. Kita tengok balik. Yang pertama sekali dia kira macam ada 6 ni semua dalam ayat 2-3 ayat ni. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Allah kenalkan siapa Allah ni, segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab. Allah dah kenalkan diri kan. Lepas tu yang kedua, kalau cakap pasal penghuni syurga, kalau kita tengok kepada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kan lepas Allah cakap allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Bagi kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan beroleh balasan yang baik. Balasan yang baik dalam ni tak ada pula, nak kena buka slide tadi kan. Yang ayat ketiga apa? Makithina fihi abada. Makithina fihi abada tu tinggal kat mana? Dekat syurga. Lepas tu kalau jaminan bagi masa hadapan, kan kita dalam ayat kedua ni ada qayyiman liyunzira ba'san syadidan, tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran. Ini adalah bila kita berjumpa dengan Dajjal, bila kita bacakan 10 ayat pertama ni, ianya memberi kita protection daripada Dajjal. Lepas tu pembezaan hak dan batil. Kalau kita tengok ayat yang pertama ni, walam yaj'allahu iwaja. Allah bezakan, apa beza kita Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu? Al-Quran ni bukan kitab yang pertama diturunkan, betul? Al-Quran ni merupakan kitab yang terakhir, kitab yang keempat. Sebelum Al-Quran ada 3 lagi kitab. Apa perbezaannya? Perbezaannya adalah satu sahaja, yang mana Al-Quran ini tidak akan terpesong. So itu perbezaan hak dan batil. Lepas tu Allah ni nak tunjukkan betapa mulianya seorang Nabi. Kalau dekat sini kita tengok kadang-kadang kalau kita sebut hamba, kalau saya cakap awak ni dulu seorang hamba, kita rasa apa? Kita rasa macam apa maksud aku hamba ni? Kita rasa macam kena downgrade gitu kan? Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah menggunakan perkataan abd ni abd, Allah menggunakan perkataan hamba, maknanya itu adalah tempat yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Dan Allah menggelarkan, ini juga antara persamaan antara surah Isra sebelum ni kan dengan surah Al-Kahfi. Kalau surah Isra Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi 'abdihi. Itu ayat apa tu? Ayat di mana Allah membawa Nabi naik ke tempat Allah SWT. Dan ini lagi satu, dekat dalam surah Kahfi Allah mulakan juga dengan gelarkan Nabi dengan perkataan abdihi. Bila Allah nak bicarakan mengenai Al-Quran. Kedua-dua ini apa samaannya? Kedua-dua Allah menggunakan perkataan abd merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kedua-dua ini adalah di mana Nabi paling terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perkataan abd ini dinamakan sebagai paling mulia di sisi Allah? Kerana kita dekat dunia ini, kita ini memang seorang hamba Allah, betul tak? Kita ini hamba Allah dan tujuan Allah ciptakan kita ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita melayari kehidupan dekat dunia dengan pelbagai tanggungjawab yang lain,
bila masa yang kita paling dekat dengan Allah? Apabila kita memberikan 100% attention kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mampu untuk melakukan amal ibadah kita, khususan solat lah. Solat adalah, orang kata suka macam dating dengan Allah kan. Itu adalah kita punya jiwa kita. Itulah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketikanya, lagi-lagi sebab tu orang kata kalau kita nak solat yang paling khusyuk adalah solat di tengah malam. Tanpa gangguan siapa-siapa lah, tanpa gangguan mesej masuk pasal kerja, tanpa gangguan anak nak nangis. Kalau anak dah besar sikit lah, anak baby tetap malam nangis juga kan. Okay? Tanpa gangguan apa-apa. So itu adalah di masa kita, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Di situ insya-Allah lah selalunya kita akan dapat fokus terhadap solat kita. Dan di situlah di mana kita bagi kita punya 100% attention, kita rasa kita 100%, kita full submission dekat Allah. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah kita menjadi seorang hamba yang sebenar. Kerana fokus kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lepas tu, jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah semua ke-6 ni menariknya dalam surah Al-Kahfi. Allah mulakan dan mencapai ke-6 tujuan Allah mulakan surah Al-Kahfi tersebut. Okey. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, menurut Al-Badawi, pujian tersebut amat layak bagi Allah sebagai peringatan kepada manusia betapa pentingnya Al-Quran dalam menyempurnakan serta melestarikan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Allah meletakkan beberapa sifat Al-Quran, antaranya ialah tidak bengkok dan menunjukkan jalan yang lurus, memberi peringatan terhadap mereka yang kufur, menyampaikan khabar gembira untuk mereka yang beriman. So kat sini ada 3 ciri-ciri sifat Al-Quran yang disebutkan. Yang pertama sekali, tiada bengkok. Jadi tiada bengkok ni apa? Al-Quran disifatkan sebagai sesuatu yang sempurna, tiada bengkok di dalamnya. Bengkok dari sudut makna bermaksud tidak mempunyai sebarang percanggahan dari sudut makna maupun lafaz. Antara ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah, ma'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini adalah surah daripada surah Al-Nisa ayat ke-82. Jadi Allah menegaskan ia tidak mempunyai kecacatan yang menunjukkan ia adalah daripada Allah dan bukan makhluk. Oleh sebab itu ia tidak bengkok, maka ia bersifat menunjukkan jalan yang lurus, iaitu jalan yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Jadi dekat sini kan saya nak ulas mengenai perkataan iwajah tersebut. Okay, iwajah itu tiada bengkok. Tadi kan saya dah cerita mengenai perbezaan atau persamaan antara surah Kahfi dengan surah Isra. Kita dah bincangkan perkara ini minggu lepas, tapi saya nak ulas lebih lanjut kerana ianya sebab apa? Bila kita baca Al-Quran ni, kadang kita tengok macam kita baca Al-Quran, tapi apabila kita memahami hikmah-hikmah yang ada di sebalik penyusunan, di sebalik tafsiran-tafsiran daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, kita akan lebih faham kenapa Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Boleh tak kalau Allah nak turunkan serentak? Boleh. Allah boleh turunkan serentak. Macam kita dapat serentak, betul tak? Kita dapat nak ambil Al-Quran baca, faham? Betul tak? Itu zaman kita menerima Al-Quran. Tapi zaman para sahabat menerima Al-Quran, mereka menerima dalam jangka masa 23 tahun. Kerana apa? Kerana penerimaan sahabat memang jauh langit dengan bumi lah dengan penerimaan kita kan. Sahabat apabila mereka menerima Al-Quran, mereka bukan sahaja menghafal ayat-ayat tersebut, tapi mereka mengamalkannya. Kalau kita boleh tak kita nak cakap, susah saya amalkan dalam Al-Quran. Susah kan? Susah. Sebab nak faham aja dah satu masalah yang besar untuk kita. Sebab ianya bukan bahasa ibunda kita. Nak faham, lepas tu nak amalkan satu perkara yang lain lagi. Jadi tapi jangan takut. Allah takkan tanya. Allah tanya apa usaha kita je. Allah tak tanya apa resultnya. Okey? Jadi hari ini merupakan salah satu usaha kita lah untuk lebih memahami Al-Quran dengan lebih lanjut. Saya nak share dekat sini. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi ni bukan surah yang pertama. Betul? Surah Al-Kahfi ni bukan surah pertama. Surah Al-Kahfi ni surah yang keberapa? Berapa?
18. Okey, hari ni dah tahu dah. Surah Al-Kahfi merupakan surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke 15. Jangan tahu senyum je, tak tahu senyum je. Nanti adalah orang yang terjawabkan. Okey, hari ni kita tahulah surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke 15. Okey. So sebelum Al-Kahfi ada banyak surah yang lain, betul tak? Banyak surah yang lain. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi dimulakan dengan Allah ceritakan pasal Al-Quran itu tak ada cacat cela, tak ada keraguan, tak bengkok dan tak akan terpesong. Ada ayat lain tak yang Allah ceritakan mengenai sifat Al-Quran ini? Ada surah yang kedua, ayat yang kedua. Apa yang Allah sebut? Apa yang sebut? Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal taqin. La raiba fi itu maksudnya apa? Tak ada keraguan. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Nak saya tulis tak? Sekejap. Saya tulis sikit. Okey, ini ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Okey, Alif Lam Mim zalikal kitabu. Al-kitabu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran. La raiba fihi. Tak ada keraguan di dalamnya. Okey, dah tahulah makna kan hari ni la raiba. La raiba tu maksudnya apa? Tak ada keraguan. Okey, Allah dah cerita dah sifat Al-Quran. Setiap kali Allah menceritakan sifat Al-Quran, Allah cakap sekali mengenai betapa tak adanya keraguan, tak adanya syak wasangka di dalam Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Dalam Al-Quran ini juga Allah ada sebutkan mengenai kitab-kitab lain. Antara yang Allah sebutkan dalam surah apa ni? Dalam surah saya tak apa, dalam surah Allahumma salli alaihi. Saya tak ingat surah apa, tapi berbunyi gini, wa atana Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakilan. Dan kami telah berikan Nabi Musa kitab apa? Kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi siapa? Bagi Bani Israel. Janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu. Allah sebutkan juga mengenai kitab-kitab yang lain di dalam Al-Quran. Tetapi Allah tidak iringkan sekali dengan betapa kitab tersebut masih boleh digunakan pakai. Dan sebagai seorang Islam, kita ada rukun iman kan? Betul? Kita ada rukun iman. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah SWT. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya kepada Rasulullah. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Dan yang terakhir percaya kepada qada dan qadar. Okey, kalau kita lihat rukun iman yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Allah tak cakap kitab Allah saja, tetapi Allah cakap kitab-kitab Allah. Sebagai seorang beriman, kita kena percaya dengan kewujudan 3 kitab terawal daripada sebelum Al-Quran. Percaya dengan kewujudan. Okey, percaya dengan kewujudan, bukan percaya kepada pengisian. Kerana apa? Kerana apabila Al-Quran diturunkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab 3 yang lain itu tidak boleh diguna pakai lagi. Kerana tidak ada jaminan. Orang kata tak ada garanti lah. Kita kalau warranty semua dah habis dah. Okey, dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, dengan turunnya Al-Quran, kitab-kitab yang lain sebab apa? Sebab apa? Oh, kenapa dah tak relevan lagi 3 kitab tu? Sebab apa? Sebab Allah dah letakkan, Allah dah bawakan semua pengisian yang ada dalam kitab-kitab tersebut, Allah bawakan dalam Al-Quran Al-Karim. Okey? Okey, saya ada lagi satu benda yang menarik saya nak kongsi antara surah Isra dengan surah Al-Kahfi ni. Kalau kita lihat, saya sebenarnya dah ambil gambar tapi saya lupa nak letak kat dalam ni. Tapi tak apalah. Kalau kita buka dalam surah Al-Isra, pengakhiran ayat tersebut, Allah cakap apa tahu? Pengakhiran ayat surah Al-Isra, Allah mulakan dengan qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Lepas tu Allah mulakan surah Al-Kahfi, dia cari continuation gitu. Allah mulakan surah Al-Kahfi dengan
Alhamdulillah. Qulil alhamdulillah apa? Katakanlah alhamdulillah dan seterusnya ayatnya lah. Dan permulaan surah Kahfi pula Allah mulakan dengan perkataan alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey. Sekejap, saya tengok, saya takut tertinggal lah. Okey, lepas tu lagi satu yang menarik mengenai persamaan antara surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi ini adalah permulaan perkataan di dalam surah Al-Isra dan permulaan dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra dimulakan dengan perkataan subhanallazi, maknanya kita memuji Allah, betul. Dan perkataan surah Al-Kahfi dimulakan dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada disebutkan hadis tu berbunyi begini ya, subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Apa maksudnya? Subhanallah, perkataan subhanallah dengan alhamdulillah ini melengkapi di antara langit dan bumi. Betapa besarnya perkataan subhanallah dengan alhamdulillah ini, ianya melengkapi apa sahaja yang ada di antara langit dan bumi. Ini baru kalau kita baca surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi. Belum kita baca lagi seluruh Al-Quran. Semaknanya apa? Dunia ini bukan hanya sekadar langit dan bumi saja. Lebih daripada itu kan? Lebih dari segala-galanya. Okey. Jadi dekat sini kita nak cerita pasal menurut Al-Alusi, ciri-ciri kesempurnaan Al-Quran ini didahkan untuk memberi peringatan juga kepada musyrikin Mekah bahawa Al-Quran ini bukanlah kitab yang direka, tetapi merupakan sebuah kalam Allah. Jadi saya bacakan yang tu dulu lah. Saya nak cerita mengenai betapa kalau kita lihat, kalau kita dah belajar pada minggu-minggu yang lepas tu, antara sebab kenapa Allah lambat turunkan jawapan bagi persoalan-persoalan tersebut kerana apa? Nak buktikan bahawasanya Al-Quran ini bukan kalam manusia, bukan kalam Nabi Muhammad, tetapi merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini kita tengok Allah yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah pemberi peringatan. Ini membawa kepada ciri yang kedua, iaitu Al-Quran adalah memberi peringatan serta amaran mereka yang kufur serta mensyirikkan Allah, iaitu dengan beranggapan bahawa Tuhan mempunyai anak dan ibu bapa. Kepercayaan mereka adalah disebabkan oleh kebodohan mereka, taklid buta serta disebabkan oleh bisikan syaitan. Al-Quran diturunkan dengan gambaran-gambaran neraka Jahanam agar ia menimbulkan rasa takut bagi orang musyrikin yang sentiasa menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran Islam. Okey. Kalau kita lihat, kita tengok ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Yang itu yang itu. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Allah cerita pasal siapa ni? Untuk para musyrikin Mekah lah. Kerana apa? Ini bukan pertama kali di mana Allah memberi mereka peringatan. Dah banyak ada ayat-ayat yang lain yang mana Allah berikan peringatan bahawasanya supaya untuk beriman kepada Allah, untuk menerima Nabi Muhammad sebagai siapa? Sebagai pengutus Allah Subhanahu Wa Taala. Dah banyak. Dan dalam ayat ini Allah bagi warning kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Dan Allah bukan hanya bagi warning kepada mereka, tapi Allah cakapkan juga wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Dan sifat yang ketiga dalam sifat Al-Quran ini adalah memberi berita gembira. Ciri yang ketiga iaitu Al-Quran memberikan berita gembira kepada orang yang beriman sebagai ganjaran untuk amal soleh mereka. Syurga menjadi tempat mereka bertakwa, mereka akan hidup kekal selamanya secara berterusan di dalamnya. Betapa hebatnya ganjaran Allah, amal yang sedikit diganjari dengan pahala dan nikmat yang berterusan. Baik, so dekat dua yang pertama ini Allah ceritakan mengenai betapa yang pertama sekali Allah ceritakan mengenai sifat Al-Quran yang pertama, iaitu Al-Quran itu tiada
tak ada bengkok dan tak akan terpesong, dan itu sebagai seorang yang beriman kita kena percaya benda tersebut lah. Cuma mungkin apabila kita belajar, bila kita lihat kadang-kadang adalah ayat Al-Quran, kita akan jumpa ini bahayanya bila kita baca Al-Quran, baca tafsir, baca terjemahan Al-Quran tanpa guru. Okey, kadang-kadang kita akan terjumpa ayat-ayat yang macam dalam Al-Quran cakap macam gini, dalam Al-Quran cakap macam gini. So bila kita mengambil makna terjemahan tersebut secara literal, itulah yang akan membuat kita rasa ragu-ragu, membuat kita rasa ragu-ragu satu. Kalau untuk ekstremis pula, dia akan buat apa yang Allah cakap. Padahal apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita baca terjemahan Al-Quran, kita tak boleh baca secara literal. Kita nak kena kaji apa sebab penurunan ayat tersebut, apa kisah di sebalik penurunan ayat tersebut. Kita tak boleh Allah cakap kena buat gini dalam Quran. Dalam Quran dia cakap, terus kita membuat. Itu maknanya kita belajar macam parrot gitu. Ikut aja tanpa memahami. Okey, sebab itu bila kita nak belajar Al-Quran mengenai terjemahan atau tafsir, kena berguru. Okey, so contoh kan dalam ada satu ayat yang paling menarik tadi kita ada sebut pasal perkataan abd kan, perkataan hamba kan. Dalam surah Zukhruf ayat 81 Allah ada sebut Ba'na'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin. Apa maksudnya? Katakanlah sekiranya Ar-Rahman ni merujuk kepada Allah. Ini secara literal lah, secara literal. Katakanlah in kana lirrahmani walad, katakanlah sekiranya Ar-Rahman tu Allah mempunyai seorang anak, fa ana awwalul 'abidin. Secara literalnya membawa maksud akulah yang akan jadi orang yang pertama menyembahnya. Ini dalam Al-Quran dalam Al-Quran. Walhal kita tahu kan, Allah tidak boleh mempunyai anak dan Allah tidak akan mempunyai anak. Dan kata-kata ini Allah suruh siapa sebut? Allah suruh Nabi Muhammad SAW sebut. Okey, yang ini saya dengar daripada seorang ustaz katakan, kalau dalam Al-Quran kita jumpa terjemahan yang sebegitu, yang seperti mana yang saya cakapkan, itu maknanya terjemahannya itu terjemahan yang tidak tepat. Okey, terjemahan yang tidak tepat. Okey, maksud fa'ana awwalul 'abidin dekat sini, tadi kita dah cakap kan, Allah gelarkan Nabi sebagai abd di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Perkataan fa'ana awwalul 'abidin ni, bila Nabi Muhammad katakan seperti itu, maksudnya apa? Aku ni adalah penyembah Allah yang paling utama. Maksudnya apa? Kalau kita tahu yang kita manusia menyembah Allah, kita manusia cara-cara lain selain solat, kita lakukan apa untuk menyayati Allah? Kita lakukan zikir dan sebagainya kan. Dan adakah kita percaya bahawasanya makhluk-makhluk Allah yang lain juga berzikir kepada Allah? Seperti binatang-binatang, pokok-pokok, apa lagi makhluk Allah yang lain? Semualah makhluk-makhluk Allah yang lain kan. Kita percaya bahawa pokok ini sentiasa bertasbih. Kita percaya bahawa semua binatang ini juga bertasbih dengan cara mereka yang tersendiri. Okey, kita percaya. Tetapi Nabi Muhammad ini mengatakan, ini bukan Nabi Muhammad katakan, no, Allah yang suruh dia cakap. Sebab tu ada perkataan kul kat depan. Katakanlah kepada mereka. Kul. Sebab Allah tahu Nabi Muhammad ni seorang yang tawaduk kan. Nabi Muhammad seorang yang tawaduk. So Allah datangkan wahyu, Allah datangkan, kau katakanlah kepada mereka perkara ini. Nak ceritakan Nabi Muhammad ni antara semua orang, bukan orang saja, semua makhluk Allah yang bertasbih, bertahmid, yang zikir kepada Allah, tak ada siapa pun yang boleh challenge Nabi Muhammad. Dan orang-orang kafir, kalau kita lihat banyak dalam Al-Quran ini, mereka suka mengatakan bahawasanya Allah ini mempunyai anak. Kita tengoklah ajaran-ajaran agama yang lain yang menerima kitab Allah, mereka akan katakan yang Allah ni ada anak lah, Allah ni anak Allah lah, yang ni asisten Allah lah, macam-macam. Macam-macam. Okey, sebab tu Allah datangkan ayat ini, Allah katakan kepada mereka, kira macam sokong macam Allah suruh Nabi challenge diorang, korang boleh lawan ke aku punya cara menyembah Allah ni? Korang boleh layan ke korang boleh lawan ke aku punya submission towards Allah ni? Tak boleh. Kerana apa? Kerana kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum. Seorang yang tidak ada dosa. Maksum itu maksudnya tidak ada dosa.
Dan kita ini manusia berdosa. Tetapi amalan ibadah Nabi Muhammad SAW jauh nak dibandingkan dengan kita. Dan apabila ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi kan, ada dalam sebuah hadis, Aisyah tanya kepada Nabi, macam secara ringkasnya macam, engkau kan adalah insan yang terpilih, betul lah, adalah insan terpilih yang tak ada dosa, kenapa kau lakukan ibadah sebegini? Apa Nabi jawab? Salahkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita nak jadikan seseorang itu, bila kita nak berubah, kita nak mengubah, sebagai seorang Islam, dari hari ke hari kita mesti mempunyai misi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Menjadi seorang yang lebih baik dari hari ke hari. Bukan dari hari ke hari kita menjadi seorang yang lebih jauh. Na'udzubillah min zalik. Okay? So kita perlu sebagai setiap seorang Islam, kita perlu ada that mission dalam diri kita. Mesti nak jadi lebih baik walaupun sedikit. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita berubah secara drastik ni, dia banyak tak baik daripada yang baik. Banyak tak baik daripada yang baik. Bukan saya kata semua tak baik, tidak. Tetapi banyak yang tak baik daripada yang baik. Okay? So, jadi yang menjadi kesukaan Allah dan Nabi adalah mereka yang istiqamah, mereka yang konsisten dalam perubahan. Tak kisahlah kita mengambil masa 20 tahun, 30 tahun untuk kita berubah. Doesn't matter. Sebab perubahan diri kita ini hanyalah di antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita, saya tak cakap, jangan ambil kisah lah. Kira macam, jangan pentingkan pandangan orang lain. Jangan pentingkan pandangan orang lain. Kalau orang lain beri nasihat, yang baik kita ambil, yang buruk, letak tepi je. Delete je orang kata, delete je. Okey, tapi perubahan kita dengan Allah, itu Allah yang pandang. Walaupun sedikit demi sedikit, walaupun kita pengakhiran hidup kita itu, kita tak mampu untuk berubah sepenuhnya. Mungkin. Tetapi siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba didik hati kita ini untuk jangan hakimi perbuatan orang lain. Kerana kita tidak tahu pengakhiran hidup mereka itu. Boleh jadi pengakhiran hidup mereka itu lebih baik daripada pengakhiran hidup kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, pengakhiran hidup ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menentukan. Tapi adakah kita tahu? Kita tak tahu. Macam mana kita nak dapat pengakhiran yang baik? Sentiasa doa dan jangan hanya berdoa tanpa usaha. Kena usaha jugalah. Yang hari-hari doa supaya dapat husnul khatimah. Tetapi tak ada usaha. Doa aja hari-hari. Tak boleh juga. Tak jadi juga. Nak kena usaha. Walaupun sedikit. Sedikit demi sedikit. Mungkin hari ni, hari ni aku nak berubah. Buat apa? Contoh. Hari ni setiap contoh apa? Cuba bagi saya contoh. Tiba jam lah. Cuba bagi saya contoh. Apa kebaikan yang nak lakukan hari ni? Sembahyang 5 waktu. Okey, boleh? Oh, sembahyang awal waktu. Okey, sembahyang awal waktu. Contoh, hari ni saya nak sembahyang awal waktu. Okey. Esok tiba-tiba pergi jemputan balik tak sempat awal waktu kan. Besok Sabtu kan. Salah ke? Tak apa. Besok mula lagi. Setiap hari tu ada je perubahan yang kita lakukan. Tak kisahlah walaupun sedikit. Okey. Itu bagi mereka yang dah dapat solat sebenarnya. Mungkin ada di antara kita yang nak solat 5 waktu pun susah. Kalau hari ni saya dapat solat 3 waktu je. Masih dalam fasa perubahan kan? Masih dalam fasa perubahan. Besok kita solat 4 waktu. Bukan saya suruh solat 4 waktu, tidak. Tetapi kita cubalah. Memang dalam hati perlu niatkan untuk kita solat 5 waktu. Tapi besok at least dapat 4 waktu. Jadilah. Daripada tak buat terus. Betul tak? Perubahan ini kena melihat kepada setiap individu masing-masing. Okey, ada di antara kita mempunyai semangat yang begitu tinggi untuk berubah. Ada yang tidak mempunyai semangat langsung untuk berubah. Jadi kita tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa seseorang untuk mengubah diri mereka seperti mana yang kita inginkan. Okey? Jangan bila kita dah berubah, kita pandang orang lain dengan pandangan yang tidak begitu baik. Itu maknanya kita belum betul-betul berubah. Okey? Wallahu ta'ala alam. Jadi dekat sini
Saya sambung sedikit. Jadi ciri yang ketiga iaitu Al-Quran memberi berita gembira kepada orang yang beriman sebagai ganjaran untuk amal soleh mereka. Syurga menjadi tempat mereka yang bertakwa. Mereka akan kekal hidup selamanya secara berterusan di dalamnya. Betapa hebatnya ganjaran Allah. Amal yang sedikit diganjari dengan pahala dan nikmat yang berterusan. Saya pernah waktu saya ajar live madrasah part time kan, ada anak murid saya tanya, "Ustaz, kalau kita selama-lamanya hidup kat syurga tak boring ke?" Yelah, sebab pada pandangan dia, ni budak ni umur waktu tu baru belasan tahun. Saya rasa dalam 17 tahun gitu. Betul lah kan? Macam kita hidup dekat atas Allah. Saya sempat ketawa je lah. Boring. Tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir. Sebab pada dia kena macam, okay, hidup dekat dunia ni penuh dengan macam nak apa-apa semua kena usaha. Tapi kita dijanjikan apa? Dekat syurga tak ada apa-apa. Memang happy sentiasa. Lepas tu hidup selama-lamanya. Maknanya tak perlu kerja, tak perlu apa. Semuanya depan mata. Dalam hati je Allah kasih. Dalam hati je Allah kasih. So sampai bila kita rasa kita akan bahagia dengan kehidupan seperti itu? Pada dia lah waktu itu. Sebab dia kata kalau dekat dunia ni pun macam ada limitation kan. Ada limitation untuk kita hidup. Sampai satu masa kita dah rasa penat dengan hidup ni. Betul? Tak tahulah, saya belum lagi lah. Ada macam-macam onda lagi nak buat kan. Macam kalau kita diberi macam berapa limitation umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad 60 lebih. Tapi ada sampai sekarang ada yang 100. Letaklah 100 tahun limitation. Kalau dah 100 tahun, dah tua, dah tak ada energi, nak hidup seperti umur 20 tahun pun tak boleh juga, betul? So, sampai masa ada limitation kepada kita punya tenaga dan sebagainya. Lepas tu saya ada dengar, saya bila budak tu dah cakap itu, saya pun terfikir jugalah. Terfikir juga macam mana nak beri jawapan, sebab kita pun tak tahu. Tapi yang pasti, dekat dalam syurga, mungkin kita tak sempat pun untuk ada perasaan sedemikian. Kerana apa? Kerana segala perasaan yang tidak baik Allah tarik. Allah dah tarik dah. So, contohnya macam saya selalu bergurau dengan suami. Saya cakap kalau saya mati dulu, kalau kahwin lain saya akan menghantui hidup awak. Konon-konon nanti kalau ada kahwin lain kita tak dapat bersama di syurga. Tapi itu urusan kita ke? Bukan kan? Sampai sekarang saya masih gurau lah. Tapi kita tahu itu bukan urusan kita. Dengan siapa kita akan bertemu di syurga, sama ada orang tanya, kalau saya kahwin dengan ni, kahwin ni kat syurga saya dengan siapa? Itu semua bukan urusan kita. Kerana apa? Bila kita dah masuk syurga, insyaAllah, bila kita dah masuk syurga nanti, segala perasaan yang tak baik, Allah dah tarik. Dah tak adalah rasa jealous dah. Jealous tu, itu ni antara suami isteri lah. Jealous tu dah tak ada dah. Kita akan rasa bahagia je dekat syurga tu. So mana dah tak ada. Bila kita dah tak rasa jealous, kita dah tak ada segala perasaan yang tidak baik, macam mana kita nak rasa boring? Saya tanya pada muslimah sekalian ya, dalam kehidupan kita, mungkinlah kita dapat 100 tahun, kita dapat jelajah satu dunia tak? Belum tentu kan, mana dengan duit ni lagi kan? Belum tentu tak? Belum tentu. Kalau kita kaya sekalipun, belum tentu kita dapat jelajah satu dunia sebelum kita meninggal. Dekat syurga tu, dari satu syurga ke syurga yang lain mengambil masa 500 tahun. Mengambil masa selama 500 tahun. Dekat syurga ada berapa banyak? Ada berapa pintu syurga? 7, ada kata 8. Jumhurnya kata 7. So 7 kali 5 ada berapa tahun tu? Betul lah? Kira dah berapa? Entahlah, saya pun dah banyak saat kosong dah, tak boleh register dah. So maknanya dekat sini, itu semua adalah urusan-urusan yang Allah dah sediakan untuk kita. Saya kalau cakap dengan anak saya lah, dia minta benda semua tak boleh kan. Saya cakap, nanti kat syurga minta je Allah. Okay lah Umi, I can ask PS5. PS5 tu berapa sangat lah Allah tak nak kasih kan. Budak-budak kan. So maknanya, itu semua urusan-urusan Allah yang mana kita nakkan ganjarannya. Kita pasti kita nak ganjaran. Kerana itulah pengakhiran hidup yang kita nakkan syurga Allah SWT. Dan kita bukan sedekat nak syurga Allah, tapi kita nak masuk syurga tanpa hisab. Itu yang paling penting. Kerana bila kita dihisab, itu juga belum menjamin syurga buat kita. Belum menjamin lagi. Jadi salah satu cara yang boleh kita lakukan adalah sentiasa
Mengharap pada siapa? Mengharap pada Allah, betul. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita. Macam mana kita nak lakukan? Secara apa yang paling orang kata the least that we can do adalah selawat. Selawat dan selawat dan selawat dan terus berselawat. Dan jika kita mampu amalkan sunnahnya, lakukan. Walaupun sedikit. Bukan bermakna kita tak mampu lakukan semua sunnah Nabi, maka kita tinggalkan, tidak. Mungkin ada sunnah Nabi yang mungkin kita rasa kita tak mampu lagi untuk lakukan. Jadi kita lakukan yang mana boleh. Yang mana boleh. Okey, dan yang paling least saya rasa adalah kita ubah facial muka kita ni. Plastik surgery pula? Bukan. Salah satu sedekah yang paling senang apa? Senyum. Senyum. Nampak orang senyum. Jangan tak senyum. Tapi jangan jalan sorang-sorang senyum. Itu dah lain pula. Okey, tak salah. Kadang-kadang kita ni lokek betul dengan senyuman. Lokek sangat dengan senyuman. Mahal lah, betul mahal lah. Padahal senyuman tu lah kena sedekah. Tengok mana saya. Kadang-kadang zaman ni kan zaman tak bawa cash. Zaman tak bawa, ya Allah. Zaman tak bawa cash, betul lah. So kadang-kadang macam orang tak ada rumah. Macam mana? Pena memang tak ada lah kan. Macam nak pena orang tu kan. Senyum je lah, senyum jalan. Kalau kita tak mampu untuk lakukan apa-apa waktu ketika itu, senyum je. Janganlah kita nampak Allah tak habis jual tisu. Dah lah beli murah, jual mahal, lain. Iyalah. Awak tak nak beli, senyum jalan sudah. Okey? Didik. Hati ni adalah tempat yang paling senang untuk kita raih ganjaran, tapi juga tempat yang paling senang untuk kita lakukan dosa. Akan terdetik? Pasti. Apa perlu dilakukan? Kita istighfar. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Kan habis. Tak apalah, kita sambung minggu hadapan. Jadi kita ulang lagi. Saya sebenarnya fokus ayat pertama hari ni. Okey, saya cakap tadi kan, mission saya hari ni adalah lepas ni, dengar ayat pertama tu macam familiar je. Kira dah nak hafal lah tu. Kita bacakan sekali lagi ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Apa maksudnya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi anzala ala abdi. Allazi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya, Alkitab. Alkitab apa? Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Apa tu? Dan tidak menjadikannya bengkok atau terpesong. Wallahu ta'ala alam.